Jalan Patah Balik. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So aku nak minta maaf sangat sebelum ni sebab aku dah lama tak upload video baru. So untuk video aku kali ni, aku nak ceritakan kisah seram memandangkan hari ni atau malam ni adalah malam Jumaat. Sebab orang cakap banyak time malam macam ni ada benda-benda mistik kan. Apa kena follow thread seram sebab aku dapat cerita ni daripada situ juga. So kat situ banyak apa boleh jumpa kalau apa nak baca kisah-kisah seram yang pelbagai. Aku akan ceritakan balik berdasarkan daripada cerita yang dia dah tulis. So aku tahu banyak yang daripada hampa tak suka baca kan. So aku nak cerita lebih menyeramkan. Sebelum tu hampa kena tahu dulu karakter-karakter yang akan memainkan peranan dalam kisah seram ni. So aku akan beritahu yang first ialah Ali. Tapi ni bukan nama sunat Aku reka-reka pandai-pandai kan. Nama dia Ali. Lepas tu ada lagi kawan dia dalam 5 orang. Lepas tu pertengahan cerita ni akan ada satu orang lagi iaitu Abu. Bukan nama sebenar juga. So waktulah semua ada karakter dalam ni ada 7 orang. Okey, hampa dulu kecil-kecil kan, mesti ada pengalaman yang nak pergi bandar tapi hampa tak ada lesen, hampa naik motor. Mesti hampa akan cari alternatif lain kan. Tak mau pergi jalan besar kan. Mesti hampa akan pergi cari jalan kampung lah, jalan lorong-lorong mana ke apa semua kan. Mesti hampa ada punya buat kan. So gitu juga macam kisah ni. Okey, mereka 6 orang ni, mula-mula ni mereka 6 orang ni, Ali dan kawan-kawan dia 5 orang selalu ulang-alik pergi bandar ulang-alik jalan. Ada satu jalan ni mereka gunakan jalan tu, iaitu bukan jalan daripada bandar tu sendiri lah, kira bukan jalan besar Lepas tu selalu kalau mereka lalu waktu siang, mereka akan jumpa satu rumah ni, iaitu rumah usang, di mana rumah tu berbumbung biru. Lepas tu dikelilingi semut samun. Okey, bila waktu siang nampak kan. Tapi pada satu hari tu mereka berenam ni lalu pada waktu senja. Masa tu dalam pukul senja lah, nak pukul 7.30 itu lah, nak maghrib kan, senja kan. Masa mereka lalu dekat jalan yang kampung tu, jalan yang agak terpencil tu, mereka tengok dekat satu rumah yang aku cakap tadi, rumah yang berbumbung biru tu, banglo tu, lampu dia menyala. Tapi waktu siang, hampa akan nampak rumah tu akan macam terbiak kan. Tapi bila malam, mereka nampak rumah tu lampu dia menyala. So mereka pun macam, malam-malam apa menyala, tapi siang bila tengok rumah usang kan. So mereka macam ada apa, curious sama ni, macam ingin tahu sikit lah dalam diri mereka tu kan. Macam kita juga, kita mesti akan pelik kan, macam mesti kita nak tahu benda tu kan. So mereka pun masa lepas mereka lalu tu, mereka pergi singgah kedai mamak. Mereka pun berbincang lah. Lepas tu si Ali ni cakap, aku rasa kita kena pergi jugalah tengok sendiri dengan mata kepala kita sendiri, kenapa lampu tu buka kan waktu malam kan, nak tengok ada orang ke apa ke kan. So mereka pun mungkin masa tu mereka tak expect kata orang, mereka pun macam nak tengok benda tu kan. So mereka pun cakap okey, esok kita pergi tengok. Daripada keesokan harinya, mereka pun berkumpul. Masa mereka pergi lah lalu jalan yang selalu lalu tu kan. Tapi masa tu petang lah, tak senja lagi tapi petang. Lepas tu mereka pergi, mereka tengok, rumah ni memang tak ada orang pun, memang usang. Sekelilingi tu dengan apa, semut samun apa semua kan, dengan tingkap pecah apa semua kan. Lepas tu mereka pun macam, tak ada apa pun kan, tak boleh jadi ni. Lepas tu mereka pun cakap, okey, malam ni kita main lagi. So si Ali ni lah cakap, malam ni kita main lagi kan. Lepas tu kawan-kawan mereka pun macam, okey, setuju, okey, malam ni kita main. So pada pukul 9.30 malam, mereka pun berenam ni, mereka pun pergi. Dan si Ali ni dan beberapa kawan dia lagi bawa lah kamera DSLR lah, mungkin bawa handphone apa semua, kamera lah, sebab dia pun nak tangkap momen-momen yang
yang agak yang kot lah nampak benda tu kan. Tak kisahlah hantu ke orang kan. Mereka nak bawa kamera tu macam nak jadi saksi lah. So mereka bawa kamera pun semua, mereka pergi situ. 6 orang, mereka naik 3 biji motor. Kiranya 1 biji motor tu 2 orang, dua kan. Lepas tu mereka melalui jalan yang lama tu. Lepas tu masa tu memang jalan tu taklah jalan kampung kan. Mereka pun macam rasa faham kan. Lepas tu si Ali ni pun sambil duk naik motor tu, dalam perjalanan tu dia tangkap gambar, dia ambil video apa semua sebab takut orang cakap lah kan. Nak tengok dengan mata kita ngiri kan, macam orang cakap tak nampak kan. So mereka pun percaya macam tu, mereka pun bawa lah kamera tu untuk tangkap gambar apa semua. Lepas tu bila dah mereka lalu daripada situ, mereka pergi dekat kedai mamak tu balik yang sebelum ni mereka pergi tu kan. Lepak-lepak itu mereka macam nak tengok balik footage tu, tengok ada ke tak kan benda tu kan. Sebab mereka tengok dengan mata mereka memang mereka tak nampak. Lepas tu mereka duk godek-godek kamera mereka, tengok-tengok tak ada pun, tak ada. So tak berjaya lah first tu mereka pergi. Lepas tu mereka tak berjaya untuk dapatkan footage macam tu. Lepas tu tiba-tiba pula ada seorang ni mai duduk dekat meja mereka. Lepas tu cakap, dia bertanya kan, "Weh, awak ni kan, sembang pasal apa ni kan, cerita awak ni kan?" Lepas tu mereka macam nak bagi tahu ke tak, sebab si Abu ni kerana ni karakter yang lah tadi aku cakap kan. Si Abu ni dia seorang yang lemah semangat. Dalam kawan-kawan, antara kalangan kawan kita kan, mesti ada seorang yang lemah semangat, mesti ada yang kuat semangat, dan ada yang berani, ada yang acah-acah berani, ada yang ikut je, ada yang biasa. Mesti ada punya kan, karakter tersendiri kan. So si Abu ni dia seorang yang penakut. Lepas tu dia pun macam nak beritahu ke tak, kalau beritahu lagi takut dia tak mendengar kan. Lepas tu dia pun cakap tak apalah, dah dia ada. Dia pun cerita, cakap dia pergi sekian pergi rumah ni, usang apa semua. Lepas tu dia macam, oh ya. So tiba-tiba dia cakap, "Weh, aku nak join jugalah, jom pergi sekali lagi." Lepas tu dia pun macam, biar betul kan, dia seorang yang penakut, tiba-tiba dia nak ikut, nak tengok sendiri. So dia pun macam kalau dia pun okey, dia pun tak apalah, dia pun okey kan. Lepas tu pada keesokan harinya tu, dia pun dah set dah masa apa semua. Kali ni pula dia pun pergi pukul 10. Sebelum dia pun pergi tu, dia pun berkumpul dekat satu dataran ni. So adalah satu dataran ni, dia pun berkumpul. Semua ada 4 biji motor. So dua campur sekarang ni Abu ni, dia naik motor, dia juga kan seorang kan. Lepas tu mereka pun pukul 10 terus bertolak. Dalam perjalanan tu memang kawasan tu dia cakap memang seram, memang nak bulu rumah dia kata. Sebab sebelum ni dia lalu tak macam tu. Bayangkan 10 malam. Lepas tu jalan kampung, orang pun dah tak, semua macam dah mungkin dah ada yang tidur apa semua kan. Lepas tu dia pun cakap lampu jalan masa tu pula tak menyala, semua gelap gelita. Tapi yang nampak jalan tu pun, yang suluh jalan tu pun macam rumah-rumah kiri kanan, yang rumah kampung tu kiri kanan. Berdasarkan lampu mereka tu je boleh nampak jalan tu. Tapi lampu-lampu pun semua, rumah semua suram macam sunyi dia boleh cakap. Macam detik-detik tu macam lepas tu dalam perjalanan tu si Ali ni pun macam biasa, dia buat kerja dia tangkap gambar, dia buat video apa semua. Lepas tu si Abu ni pula kan, tiba-tiba dia pergi duduk depan. Sebab dia kan penakut kan, dia duduk depan lah, dia takut nak duduk belakang, takut tertinggal kan. Dia pun pergi duduk depan.
Lepas tu Abu ni pula bawa motor slow sangat. Dia macam dia pun takut tu, dia bawa slow kan. Tapi dia nak tengok. Tapi bawa slow pula kan. Lepas tu dia macam lead lah, dia bawa slow. Dia pun macam, ish, awak slow sangat dia ni kan. Tak apalah kan, follow je lah kan. Lepas tu si Abu ni dia macam mengelak sesuatu tau. Daripada, tak tahulah dia mengelak. Dia macam gerak kan, elakkan kepala dia. Lepas tu dia pun macam, ish, kenapa kan? Yang geng-geng belakang, Ali pun semua duduk belakang kan. Kira Ali ni dia duduk belakang sekali lah. Kira motor dia paling belakang sekali. Lepas tu dia macam, ish, kenapa dengan Abu kan? Lepas tu dia pun berhenti kat tepi. Lepas tu si Ali ni tanyalah dekat si Abu ni, weh, awak hang apa tadi mengelak apa kan? Awak berhenti tepi kan? Lepas tu dia cakap, hang pun tak nampak ke? Lepas tu dia macam, hah? Nampak apa kan? Lepas tu si Ali ni pun macam pelik lah kan, apa yang si Abu ni masukkan kan. Lepas tu Abu macam tak apa. Lepas tu dia tanya, apa nak teruskan lagi tak perjalanan ni? Lepas tu si Ali cakap, buat apa nak berhenti kan, dah sekarang jalan nak sampai dah pun, teruskan lah. Lepas tu dia pun macam, okey, kita teruskan. Lepas tu dia pun teruskan lah perjalanan tu. Lepas tu dalam perjalanan tu, sambil tu dia pun ambil video semua, dia rekod semua. Lepas tu dia pun sambung lah perjalanan untuk ke rumah Usang, banglo Usang tu kan. Lepas tu dah setelah tibanya dekat rumah banglo tu, dia pun berhenti kat itu. Tapi dia pun tak turun motor, dia pun duduk kat motor. Lepas tu si Abu ni macam tanya sekali lagi dekat depa ni, apa nak teruskan lagi lah perjalanan ni? Lepas tu dia cakap, jom lah kita patah balik. Lepas tu dia pun macam, ish, loh, dah sampai pun nak patah balik pula kan. Lepas tu si Abu ni pun terus patah balik. Dia pun macam ikut je lah, dia pun ikut lah, macam kepo kan, ikut lah. Lepas tu mereka pun terus pergi kedai mamak yang mereka selalu lepak tu kan. Lepas tu masa kat kedai mamak tu kan, si Ali ni bertanya lah dekat Abu ni, awak yang apa patah balik kan, dah sampai dah kan, kita nak tengok benda tu, kita nak tangkap gambar, kita nak dapatkan footage tu, buat apa nak lari? Lepas tu si Abu ni macam, apa tak nampak kau yang aku nampak tadi? Lepas tu dia macam, nampak apa ni kan? Lepas tu dia pun beritahu, masa dalam perjalanan tu ada satu melintah dekat atas kepala dia. Lepas tu benda tu dia hinggap dekat pokok bersebelahan dengan jalan tu. Lepas tu pula masa dia pun sampai dekat tempat tu, aku meremang. Dah tengah malam ke rupa ni, 1:30 ni. Dia pun berhenti, masa dia pun berhenti tu, si Abu ni nampak, ada satu sosok tubuh yang berwarna hitam dekat sebelah banglo biru Usang tu. Dan benda tu tunjuk tangan dia ke arah jalan patah balik. Sebab itulah si Abu pun dia tanpa cakap banyak, tanpa fikir panjang, dia terus patah balik. Nasib baiklah masa tu mereka ni ikut, kalau tidak aku tak tahu apa akan jadi. Lepas tu setelah kejadian ni, 2 minggu lepas tu mereka memang macam insah, dia tak mau buat benda ni dalam masa 2 minggu tu lah. Lepas tu pula mereka buat balik, ada lagi mereka buat pula benda tu. Untuk cerita ni aku akan berhenti kat sini. Kalau hampa nak tahu cerita yang lebih lanjut, hampa kena tunggu cerita yang akan datang. Aku akan sambung untuk cerita kali ni cerita ni kan. So hampa jangan lupa subscribe, comment and share.
Dan apa, komen lah, komen. Aku suka sangat. Aku suka duk, saya saja aku memang suka duk baca komen kan. Tunggu next episode untuk cerita kisah seram ni. Aku akan sambung. Jangan lupa subscribe macam aku cakap tadi. So aku Adik Aiman. Ini kisah hidup aku. Dan bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.